maka setiap hak yang tidak tertunai waktu di dunia, Allah akan pastikan dia ditunaikan di akhirat esok. Maka Nabi kata la tu'addannal huququ ila ahliha, pasti akan ditunaikan setiap hak, akan dibayar kepada ahli dia yang layak terima. Hatta tuqadasyatul jalha'u minasyatil qarna, sehingga nak habaq kata punya adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kalau di dunia ada kambing biri-biri yang tidak ada tanduk. Jalha maknanya kambing ni tak ada tanduk, dan kambing ini pernah ditanduk oleh kambing yang qarna, yang ada tanduk. Maka kambing tu esok Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi peluang kepada dia untuk balas. Dia akan balas tanduk, dan dia akan balas kepada kambing hak dulu pernah tanduk dia. Dalam riwayat disebut tantahuha. Tantahuha ni maksud dia kambing tadi diberi peluang untuk tanduk balik. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang kedua kita baca juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man kanat lahu mazlamatun li ahadin min 'irdin aw syai'in, mana-mana orang yang dia ada buat zalim dekat satu orang. Siapa yang buat zalim dekat satu orang, sama ada melibatkan min 'irdin, melibatkan maruah, melibatkan kehormatan, dia pergi jatuh ayat muka orang, dia pergi aib orang, dia pergi bagi malu orang, au syai'in, atau dia buat zalim apa pun, pada harta, pada keluarga, pada kerja buat satu orang di dunia dia pernah buat zalim, Nabi kata falyatahallalhu, maka dia kena pergi minta halal. Maksud dia, kalau dia buat zalim yang melibatkan kehormatan, nak kena pergi minta halal lagu mana? Kena pergi mengadap tuan yang dia pernah buat tu, dan dia kena mengaku depan kawan ni, akulah dulu yang penjatuhan dulu, aku minta maaf dekat hang, maafkan aku. Tu maksud falyatahallalhu. Kalau dia pecah amanah yang melibatkan harta tertentu, maka dia kena pergi jumpa orang-orang yang dia pernah pecah amanah. Orang bagi kepercayaan dekat dia, dia pegang duit sebagai duit syarikat ke duit apakah, dia pernah seleweng duit tu. Orang hak di bawah dia ada 100 orang, maka setiap orang yang letak amanah kat dia, dia kena pi falyatahallalhu, kena pi minta halal, minta maaf, atau kalau hak kena bayar balik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatahallalhu minhul yawm qabla ay alla yakuna dinar wala dirham. Pi minta halal cepat-cepat sebelum sampai satu hari yang tidak ada guna, yang sudah tidak ada dinar dan dirham untuk bayar. Maksud dia, sebelum hang pejam mata mati, hang kena pi jumpa depa ni semua. Orang hak pernah buat zalim, orang hak pernah hang tindas, orang hak pernah hang pejatuh, orang yang pernah hang buat macam-macam, hang kena pergi minta halal, minta maaf dekat dia sebelum sampai hari esok, hari yang la yakuna dirham, la yakuna dinar wala dirham, yang tidak ada dah dinar dan dirham nak bayar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana lahu amalun salih, kalau di dunia dia ada buat amal salih, dia tak ada pergi minta maaf dekat orang yang dia buat zalim, ukhidha minhu biqadri mazlamatih, maka akan diambil amalan baik yang dia buat, bagi dekat kawan yang dia pernah buat zalim. Wa illam yakul lahu hasanat, kalau dia tak pernah ada kebaikan pun yang dia buat, maksud dia ni jahat semedang, kira tak ada amalan baik langsung, hak boleh ambil bagi dekat orang yang dia pernah buat zalim. Wa illam yakul lahu hasanat, tak ada kebaikan yang dia buat sehingga boleh ambil bagi kat kawan ni, ukhidha min sayyiati sahibih fahumila alaih, akan diambil dosa kawan hak dia pernah buat zalim, boh atas kepala dia. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah
Yang kita bagi tahu, nombor satu, Tuhan Maha Adil. Tuhan Maha Adil. Di dunia kita boleh kecoh lagu tu, kita boleh buat macam-macam untuk selamatkan diri kita, tapi di akhirat kita tidak terlepas. Yang kedua, keadilan Allah bukan hanya melibatkan makhluk yang nama manusia yang ditaklifkan Allah dengan hukum hakam, tapi sampai kepada binatang-binatang yang tidak ada akal, Tuhan tetap akan berlaku adil. Yang ketiga, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada buat salah dengan orang, kena cepat-cepat kita minta halal, minta maaf sebelum kita pergi ke negeri yang tidak ada apa pun yang boleh bayar, melainkan kebaikan kita kena bagi kat depa, atau kejahatan depa pula dibawa mai ke kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Qiyamah Allah sebut tentang golongan yang terkejut dengan kiamat yang dahsyat ni, dengan mahsyar apa semua ni. Allah kata dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah. Tuhan cerita tentang orang baik dulu. Hari itu wajah orang-orang beriman nadhirah, berseri, bercahaya. Ila rabbiha nadhirah, kerana memandang Tuhannya. Wa wujuhun yawma idzin basirah, dan hari itu ada wajah yang huduh, yang muram durja. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah, kerana dia tahu hari itu hari yang akan membinasakan dia. Jangan sampai masa tu baru menyesal, tidak ada guna. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mukadimah itu mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dan memudahkan kita untuk kita faham tafsir surah At-Takwir yang kita akan baca lagi. Baik, kita menggunakan tafsir juzuk ammah. Bagi tuan-tuan yang ada kitab, boleh buka pada muka surat 31, kitab Jawi. Muka surat 31 surah At-Takwir, 29 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulum fi darini amin. Firman Allah Subhanahu wa taala, surah At-Takwir Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-samaa'u kushitat wa idza al-jahimu su'irat wa idza al-jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Sadaqallahul azim. Tuan tengok yang kata ayat Quran ni cantik betul. Kita baca tu dia lajak tuan. Ada orang kita di kalangan kita pernah baca syair Arab, orang buat apa semua kan? Pernah baca syair apa semua, sedap. Tapi hebat yang kata Quran ni, dia lagi memukau. Tuan-tuan, ni kalau saya tak terjemah lagi ni, sebahagian kita mungkin tak tahu maksud dia. Tapi sedap tu. Iza syamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat. Kadang di kalangan kita hafal tak tahu makna pun, tapi boleh hafal. Ini yang kata mukjizat Quran ni. Dia punya rima bahasa dia, susunan ayat dia sempurna kerana dia kalam Allah. Baik, apa maksud ayat yang kita baca tadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Takwir ini, iza syamsu kuwirat, apabila matahari itu dilipat. Syekh kita dia menggunakan istilah lipat. Takwir ni maksud dia tuan-tuan, melingkap pun boleh. Takwir, seperti Tuhan sebut dalam Quran, yukawwirul laila wan nahar wa yukawwirus syamsa wal qamar. Apa maksud dia? Malam dan siang itu dilingkap. Maksud dia berpusing macam tu. Saya kita tengok apa kehendak yang kata apabila matahari itu melingkar cahaya dia. Ni, saya pakai ni nama dia imamah. Tuan-tuan pakai ni, ada ayat. Imamah ni serban.
Juga dalam bahasa Arab digunakan takwirul imamah pun ada. Maksud dia serban ni dilengkap. Baik. Sebenar-benar apa kehendak yang Tuhan nak bagi tahu dalam ayat ni? Iza syamsu kuwirat, apabila matahari, yang cahaya matahari kita duk nampak tu, cahaya dia tu melingkar. Kata ulama ketika menafsirkan ayat berkaitan iza syamsu kuwirat ni, maksud dia apabila cahaya matahari tu melingkari dia, akhirnya lenyap dia. Nah, abang kata kiamat ni dahsyat. Matahari hak kita duk tengok hari ni tu, hak duk suluh, duk bagi manfaat kat kita, duk bagi kehidupan, kita boleh hidup kerana ada matahari, kita boleh hidup, kita boleh jalan kehidupan dengan sempurna ni. Satu masa bila sampai kata kiamat ni, matahari tu dia lenyap. Maksud dia tak duduk pada tempat dia. Dan sebahagian ulama kata pada ketika itu, sabit daripada ayat yang lain pun, Allah kata, dan apabila matahari dan bulan itu disatukan, wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan disatukan. Macam mana? Tak tahu nak bayang. Dahsyatnya yang kata kiamat ni. Punya dahsyat yang kata azab, yang kata kiamat ni, orang beriman takkan menghadapi kiamat besar itu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuhan kata lagi dalam ayat 2, wa idzan nujumun kadarat, dan bila bintang-bintang itu bertebaran, berselerak jatuh. Yang kata inkadarat, maksudnya bintang, sama ada disebut sebagai bintang yang beredar, al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas tu maksud dia, al-jawar bintang yang beredar. Ada bintang yang beredar. Ada yang disebut al-kunnas. Al-kunnas ni bintang dia statik di situ. Bintang ni inkadarat, dia jatuh berselerak. Itu maksud yang kata inkadarat. Wa idzal jibalu suyirat, dan bila bukit-bukit itu dihalau. Kata syekh kita dalam menafsirkan, dalam menterjemahkan ayat ni, suyirat ini maksud dia begini tuan-tuan, bila berlaku kiamat, bukit yang kita tengok duk jadi pasak bumi tu, dia hancur jadi debu dan dia berterbangan. Satu tafsiran. Satu lagi ulama kata bukit itu tercabut dan dia terbang macam awan. Tak tahulah yang kata kiamat ni lagu mana tuan-tuan. Depa buat gambar 2012 pun tak menggambarkan kiamat betul lagi. Pasal boleh lari. Kan? Dia bergulung lagu mana pun dia perlu lari dengan kapal tu. Boleh lagi. Kiamat sebenar, kepala otak kita tak boleh bayang. Macam mana yang kata kiamat ini? Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, firman Allah, wa idzal 'isyaru 'uttilat, dan bila binatang-binatang ternak dibiarkan tidak bergembala. Ketika saya merujuk tafsir Ibnu Katsir di dalam menafsirkan ayat wa idzal 'isyaru 'uttilat, al-'isyar bermaksud, yang dimaksudkan dengan binatang ternak ini, kalau dalam masyarakat Arab ketika turun ayat Quran ini, iaitu unta-unta yang bunting. Al-'isyar. Al-'isyar ini merujuk kepada binatang ternak yang bermaksud unta bunting. Unta ni tuan-tuan, dalam masyarakat Arab ni hebat lah. Unta ni kira hebat. Orang yang memiliki unta itu orang yang hebat. Apatah lagi orang yang ada unta, unta tu pula bunting. Oh, dia punya jaga dah tuan-tuan, yang kata unta hak bunting ni sampai nak beranak esok ni, dia jaga sungguh. Tiba-tiba Tuhan kata bila kiamat berlaku, unta yang bunting tadi utilat, dibiarkan begitu oleh tuan dia. Buat tak tahu ya. Jadi Quran ni tuan-tuan, sifat dia apa? Dia turun, maka pada ketika itu yang nampak hebat dalam masyarakat Arab ialah orang yang memiliki unta. Nak berapa zaman lah? Atas pada sedih pada kan? Taklah bohlah kereta apa pun, saya tak apa pandai kan nak buat nama ni. Bubuhlah semahal-mahal kenderaan hak tuan-tuan beli habang. Tiba-tiba yang kata kiamat ni bila dia mai, hak mahal tu tak jadi berharga dah. Pasal takut dengan kiamat ni, lari bawa diri sendiri ya. Tak dan start dah enjin kereta hak kemas tu. Nak buat jet kah? Jet peribadi kah? Hak boleh terbang berapa jam je. Orang terbang 8 jam, kita terbang tak sampai 8 jam. Laju. Yang tu pun tinggal habis. Tuhan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya nak menggambarkan kiamat ni.
Dan apabila unta yang bunting, binatang ternak yang orang sayang ni, hak duk gembala ni, hak duk jaga ni, utilat, dibiarkan begitu kerana takut nak menyelamatkan diri daripada kiamat itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhushu husyirat, dan bila binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Bahkan binatang liar ni hak duk di hutan, singa apa semua ni, tiba-tiba binatang ni kerana gempak kiamat ni lari berselerak keluar, akhirnya seolah-olah berkumpul satu tempat. Kalau sebelum daripada kiamat, binatang ni takut kat binatang ni, tiba-tiba bila berlaku kiamat, binatang ni sudah tidak ada perasaan takut sesama mereka. Yang ditakuti ialah dahsyat kiamat. Sebenarnya semua nak cerita kedahsyatan kiamat itu. Firman Allah, wa idzal biharu sujjirat dan bila lautan itu disebuhkan. Sujjirat ini juga ulama-ulama tafsir kata, bila laut ni mengeluar, dia jadi bergejolak lagu tu. Dia keluar api, dia tak duduk macam hak duk ada lah ni. Lah ni darat memisahkan laut ni dengan laut ni. Lautan Pasifik, lautan Atlantik, lautan Hindi, mai belah kita ni laut Cina Selatan apa semua ni, laut ni terpisah dengan apa? Dengan batas darat ni, hak tanah darat ni. Jadi laut ni tak bersatu dengan laut ni. Tapi kiamat punya pukulan, wa idzal biharu sujjirat, ombak dia bergulung, air dia berkocak kuat, akhirnya dia bersatu. Dia bersatu. Dan pada ketika itu manusia jadi gempak kerana kedahsyatan kiamat itu. Baik, kita baca lagi dia punya terjemahan ringkas dia. Wa idzan nufusu zuwijat wa idzan nufusu zuwijat, dan bila arwah itu dicampurkan dengan badan. Bila saya merujuk tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang maksur, sebahagian ulama pada ketika menafsirkan ayat wa idzan nufusu zuwijat, tuan-tuan dengar baik-baik, bermaksud ini satu tafsiran, dan apabila jiwa-jiwa ni disatukan ikut kelompok masing-masing. Ulama syarah maksud dia, dan apabila orang-orang yang baik, orang-orang saleh akan berhimpun sama-sama orang saleh saja. Firaun akan bersama dengan kaum dia. Orang-orang jahat, orang-orang zalim akan bersama dengan pengikut yang pernah ikut dia. Hak ni Quran kata dalam surah berkaitan cerita tentang Firaun ni, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa awradahumun nar. Hari itu pengikut Firaun akan follow dia pasal dia ketua. Jadi orang yang buat zalim ni, dia bawah dia ada kaki-kaki dia ni, ada orang-orang dia. Hak geng-geng bawah ni akan follow tu, dia punya taiko dia. Maka Allah esok di hari kiamat, Allah akan himpunkan bersama dengan orang-orang ni, orang saleh dengan orang saleh. Tuan-tuan kaji mengaji, duduk dalam kuliah bersama dengan alim ulama banyak dengar tok guru mana turun, tok guru Fatani ke, tok guru mai pada Arab, Syria dan sebagainya. Tuan-tuan rajin duduk dalam majlis orang saleh. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan esok dibangkitkan bersama orang saleh. Ulama menafsirkan ayat wa idzan nufusu zuwijat, dan bila jiwa itu disatukan, dan disatukan maksud dia dihimpunkan, disebuhkan sekali macam tu. Orang buat maksiat, ahli zina akan duduk sekali berhimpun dengan geng zina. Dia ni dengan apa? Kaki arak. Dia takkan duduk dengan orang-orang yang soleh. Pasal apa? Pasal dia dulu geng dia hak tu ya. Geng dia hak tu ya. Maka dia bangkit dengan pok-pok ni. Dahsyat yang kata kiamat ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ni, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan bila anak-anak perempuan dikuburkan hidup-hidup itu ditanyai, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apakah dia dibunuh. Hari itu Allah akan tanya kepada anak-anak perempuan yang pernah dibunuh pada zaman jahiliah dulu. Jadi kita akan syarahkan panjang berkaitan ni. Orang jahiliah bila dapat anak perempuan jadi benda yang sangat malu pada mereka. Sampai Allah cerita dalam suratul Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib.
Bila orang mahabak dekat dia, ni bini hang beranak, anak perempuan, muka ni jadi hitam, jadi huduh, jadi tak suka, dan muka itu muka menahan kemarahan. Malu ni seolah-olah tak tahu nak habaq dah dapat anak perempuan ni. Masyarakat jahiliah sebelum kedatangan Islam, sebelum Nabi diutuskan ni, sebelum orang perempuan diangkat darjat macam lah ni, sebelum ni orang perempuan dianggap satu kehinaan dalam masyarakat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang jahiliah dia jadikan perempuan pemuas nafsu. Anak aku ambil hang pula. Lagu tu dia jadikan orang perempuan ni hanya tu je. Dan yang kedua, orang perempuan ni pada zaman jahiliah dianggap beban. Sedangkan orang laki-laki itu boleh tolong pak dia, boleh keluar perang kali dengan pak dia untuk lawan musuh dan sebagainya. Tiba-tiba dapat anak perempuan muswaddan wa huwa kadhib, muka jadi hitam, jadi tak suka dan tahan marah. Yatawara minal qaumi min su', Tuhan kata dalam surah An-Nahl ayat 58-59. Yatawara minal qaumi min su'in, bawa diri lari menyorok pada masyarakat pasal malu. Ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dalam kepala waktu pergi menyorok daripada orang ramai, duk fikir satu je, aku nak tanggung malu ke kalau bela budak ni sampai besar, atau aku nak tanam dia hidup-hidup dalam tanah. Ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fit turab. Aku nak tanggung malu ke kalau aku bela dia sampai besar, aku terpaksa tanggung benda ni, ataupun aku tanam dia lah hidup-hidup sebelum orang lain tahu. Tuhan Allah cerita dalam Quran, cerita macam tu. Di akhirat esok, anak yang dibunuh macam ini, wa idzal mau'udah, anak perempuan yang ditanam hidup-hidup, su'ilat, akan ditanya, maksudnya akan diadili, bi ayyi dzambin qutilat, pasal apa hampa dibunuh, dosa apa hampa. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Firman Allah, wa idzas suhufu nusyirat, dan bila kitab-kitab amalan kita ditebarkan, yakni dibuka di depan Allah. Wa idzas samaa'u kushitat, dan bila langit itu dikupah, yakni langit ni sudah jatuh daripada tempat dia, jadi berselerak pecah. Wa idzal jahimu su'irat, dan bila neraka itu dinyalakan, yakni menjulang panas api dia. Wa idzal jannatu uzlifat, dan bila syurga itu dihampirkan, yakni dihampirkan, nampak kepada orang yang bakal ahli syurga. Ahli syurga esok bangkit-bangkit je, dia akan nampak dah, bahkan dalam barzakh tunjuk dah, dan dia sebut dah, hadza maq'aduka, ni tempat hang esok dalam syurga. Duduk dalam alam barzakh tahu dah bakal ahli syurga ke ahli neraka. Itu kita baca dalam hadis berkaitan tentang alam barzakh, fitnah kubur, soalan mungkar nakir tu. Lepas dah tanya mungkar nakir tanya, kemudian mai kepada dia nikmat kalau dia orang beriman. Fayattasi'u, diluahkan kubur dia, maddal basar, seluas mata memandang. Dalam hadis lain sebut 70 fi 70, 70 hasta kali 70 hasta. Luas yang kata kubur dia. Lepas tu mai dah satu pintu daripada syurga terbuka dah. Mai pula wangian haruman syurga dah bau dah. Kemudian disebut dekat dia, ni bakal tempat hang esok. Hadza maq'aduk, tempat hang esok nak pi. Nampak dah? Tak. Allah kata dalam ni pula ayat ni, wa idzal jannatu uzlifat. Bila dah jadi kiamat, ini saat yang sangat dinantikan oleh orang beriman. Syurga terbayang, nampak dah depan mata dah. Begitu. Alimat nafsum ma ahdarat, mengetahuilah masing-masing dirinya akan apa yang telah dihadirkan, apa yang amalan yang telah kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tengok tafsir di bawah tu. Allah Subhanahu wa taala memulai surah At-Takwir ini dengan menerangkan hari kiamat. Allah start cerita tentang huru-hara kiamat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kiamat itu dimulainya dengan menyebutkan beberapa kejadian yang hebat yang terjadi pada permulaan kiamat sampailah waktu berhisab. Daripada satu peristiwa kepada satu peristiwa, detail Tuhan sebut. Apa jadi kepada langit, apa jadi kepada matahari, apa jadi kepada bukit yang apa duk tengok lah ni, laut yang apa lah duk cari hasil ikan apa semua, apa jadi Tuhan cerita sampailah hisab.
Tuhan cerita satu-satu, supaya terpandang besar dalam hati keadaannya dan terpandang sangat mengerikan dan menakutkan kejadiannya. Allah Subhanahu wa ta'ala nak yang tu je. Bila cerita pasal kiamat ni, tuan-tuan tanya hati kecil kita, takut ke tak takut? Yang tu je. Saya tak ada jawapan untuk tuan-tuan, tuan-tuan tak ada jawapan untuk saya. Jawapan kat kita. Orang takut, orang yang akan bersedia untuk kiamat. Orang cerdik, Nabi sebut dalam hadis, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ialah orang yang menghina diri, merendah diri depan Allah, dan dia sedar kata dia duduk dunia ni tak lama mana, inilah negeri hak dia nak buat bekal, lepas tu dia beramal untuk hari akhirat esok, hak lepas mati tu. Tu tujuan cerita yang kata kiamat ni. Sama macam kita baca tajuk kubur, alam barzakh, kita baca tentang kubur ni tuan-tuan, baca tentang mungkar nakir mai ni, aswadan azraqan. Rasa lagu mana yang kata malaikat mungkar nakir hak Nabi kata ni? Mai kepada kita esok dua malaikat aswadan, yang hitam legam, azraqan, biru dua mata. Biasa Ustaz dengar macam cerita lagu tu lah. Something wrong iman kita. Kalau kita tak rasa apa, cerita kiamat, cerita kubur, cerita mahsyar, cerita mizan, timbangan amal, tak ada rasa risau apa, saja dengar lagu tu je. Ada masalah sebenarnya dengan iman kita. Yang ni dalam drama dia buat apa? Bila hati sudah hitam, tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa, dia dengar pun biasa je, tak ada apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa pada hari berhisab itu tahulah tiap-tiap seorang akan apa-apa yang telah dihadirkan dan dihasilkannya di dunia ini. Sampai di situ, di akhirat esok, masa tu mata nampak dah amalan apa hak dia buat. Jelasnya dilihatnya berterang-terang buruk baiknya apa-apa yang dikerjakannya masa hidup di dunia. Masa tu nampak dah apa hak dia buat. Bahkan tuan-tuan, nak lari daripada keadilan Allah ni tak boleh. Anggota kita semua nak bercakap. Kita nak cari peguam bela lagu mana? Peguam bela kita di situ satu je, lidah. Lidah ni peguam bela kita. Pasal lidah ni daripada la sampai esok, sampai kiamat esok dia bohong. Sampai daripada la. Saya akan bercakap yang benar. Tidak ada yang benar melainkan yang benar. Wallahi wa billahi wa tallahi, depan hakim. Sagi mai peguam tanya, di mana kamu berada pada tarikh sekian-sekian? Pada ketika ni saya berada di rumah pembohong. Tadi saya tidak akan cakap yang benar melainkan yang benar belaka. Wallahi apa semua tu kan, lidah ni cerita bohong je. Yang kata lidah ni bawa api sampai akhirat esok tuan-tuan, lidah tu je peguam bela kita. Dah aku tak buat ya Allah, tangan kata buat, kaki kata aku jalan pi, dah tubuh badan kata akulah bersama dengan perempuan tu. Semua pakat duk mengaku, lidah kata dah aku tak buat lagu tu. Peguam bela satu tu je hak duk bela pun tak jadi apa dah kita masa tu tuan-tuan. Yang ni hak Tuhan sebut ni. Bahkan bukan anggota kita saja masa tu duk dakwa kita, duk mengaku depan Tuhan esok ni, bahkan bumi hak kita pijak ni esok pun akan cakap tentang kita. Lo berjalan atas muka bumi buat macam-macam, buat dosa, buat apa tuan-tuan, tak ada apa tak tahu. Mata manusia tak nampak. Kita baca dalam surah Az-Zalzalah. Tuhan sebut apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, maksud dia Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang dimaksudkan dengan maksud hari itu bumi akan bercakap khabar berita dia. Apa dia? Dia ni buat apa, di mana, masa bila, di mana, masa bila, bumi akan bercakap. Maka Nabi kata itulah khabar bumi pada ketika itu. Bumi akan bercakap, ya Allah, dia ni lah duduk jalan atas belakang aku di sekian-sekian tempat, di Matan Buluh, di Pala Batah, di Batu Wus, di mana, di Perai, dia pergi sekian-sekian, dia buat sekian-sekian, masa sekian-sekian. Bumi tu bercakap. Macam mana kaifiah Allah alam, tak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala, mana masa tu tuan-tuan ingat baik-baik, satu je hadut bela kita ni, hadut cakap lah ni, hak cakap pandai lah, hak tu je, hadut satu tu je akan bela kita, yang kedua pembohong depan Tuhan.
Masa tu kelu tak boleh kata apa dah. Anggota mengaku, bumi pun habis semua. Tu pun tak kira lagi makhluk lain lagi. Hak jadi saksi esok ni. Pada ketika itu tuan-tuan, yang kata keadilan Allah Subhanahu wa taala akan terlaksana. Nah, muslimin dan muslimat. Baik, di bawah tu kita tengok. Pada hari itu hilanglah keraguan yang telah menipu orang-orang yang tertipu di dunia ini dengan bermacam-macam pekerjaan atau perkataan. Masa tu tak ada dah nak lindung apa dah. Yang hang bohong semua terbongkar habis dah. Yang rupanya dan lahirnya baik dilihat atau didengar. Waktu dunia dulu orang nampak kata dia ni orang baik, orang soleh, orang bagus. Pada hari itu terbukalah tutup yang selama di dunia menutupi rahsia orang-orang yang beramal dengan riya atau beramal sengaja nak mempengaruhi hati manusia. Ini yang kata akhirat ni tuan-tuan. Hak tu kita duk mengaji dengan tutup guru tasawuf ni kena pergi mengaji. Yang saya sebut dah dulu dalam kuliah di Kuala Bekah tak salah saya, pemusnah amalan. Di kalangan kita saya yakin tuan-tuan, kita semua ni insya-Allah orang yang buat ibadat belaka, hak fardu selesai insya-Allah. Fardu 5 waktu saya yakinlah hak kaki memang mengaji, hak mengadap mengaji kitab apa semua ni subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu selesai dah. Jumaat selesai, fardu ain insya-Allah selesai. Kita buat lagi amalan sunat, baca Quran, kita pergi umrah, kita buat sedekah jariah, kita bantu orang, kita buat masyarakat, kita tolong kawan kita kenuri, kita lagu tu, kita lagu ni tuan-tuan. Jagalah yang kata 4 benda yang saya sebut tuan-tuan, pemusnah amalan tu. Yang puncak dia terbit mai daripada perangai iblis, takabur. Daripada takabur dia keluar mai riak. Riak maksud dia mata orang tengok, tujuan nak bagi orang puji. Buat amalan kalau mata orang tak nampak, tak berapa rasa syok. Itu bibit riak nama dia. Sembahyang seorang-seorang dia tak berapa rasa lazat tu. Dia rasa nak sembahyang cepat Tapi kalau sembahyang depan-depan orang, yang nampak di mata manusia, yang orang semua kata dia orang bagus, dia ahli masjid, dia ahli sembahyang, waktu tu dia sembahyang kemah, itu bibit riak. Daripada takabur terbit riak. Daripada takabur dia akan mai lagi satu, dia panggil sum'ah. Sum'ah maksud dia amalan yang dia buat, benda tu Tuhan tutup kadang-kadang tuan-tuan. Hak kita duk baca Quran, kita sembahyang, kita orang tak tahu. Tapi suka cerita. Suka cerita, lepas tu orang dengar. Bila orang dengar, dia berasa nak disanjung. Tuan-tuan dalam masyarakat tuan. Tambahlah tuan-tuan, kita maaf sebut tuan-tuan, kita duk buat amalan, kadang-kadang amalan kita binasa hanya kerana kita menyalahgunakan teknologi yang ada pada hari ini. Dengan Facebooknya, dengan WhatsAppnya, dengan macam-macam lah tuan-tuan. Kita pamerkan amalan yang patut kita sembunyi. Ada amalan yang boleh dizahirkan sebagai syiar. Syiar. Kan? Sembahyang Jumaat mana boleh sembunyi? Sembahyang Jumaat duk sembahyang senyap, jangan beritahu kat siapa. Kita aja hak geng-geng bagus je. Dia memang dia syiar kena beritahu. Ya. Betul bab kuliah pengajian tak boleh tutup-tutup. Kuliah pengajian kena ada mikrofon, kena biar supaya orang tahu kata syiar di kampung kita ni ada kuliah pengajian dan ada orang mai pada malam tu. Tapi ada amalan yang kita kena sembunyikan. Bila Tuhan dah tutup, jangan duk pergi buka. Orang tak tahu pun kita khatam Quran sebulan sekali. Jangan duk bercerita ke orang kita khatam Quran sebulan sekali. Habis binasa. Kita semayang malam, orang tak tahu kita semayang berapa rakaat. Jangan pergi cerita. Biar orang tahu bukan kerana kita. Kalau Tuhan nak buka kebaikan kita tuan-tuan, mati dah orang tanam dalam kubur dah pun tuan-tuan, orang akan tahu kebaikan kita. Kalau Tuhan nak angkat kita, tak payah kita duk angkat diri sendiri. 2, sum'ah. Yang ketiga, ujub. Tuan-tuan pun tahu ujub. Yang ni lah ulama kata sehalus-halus benda yang duk lintas dalam hati. Riak buat bagi kemah-kemah orang nampak, riak jadi nampak. Sum'ah, orang tak tahu cerita 10 tahun dulu kita bagus, kita bagi derma dekat sekolah sekian-sekian, tapi orang tak tahu. Itu cerita waktu kita duduk di Melaka di 9 contohnya. Jadi kita main cerita di Matang Buluh. Jadi sum'ah, cerita amalan baik, nampak usaha kita cerita. Tapi ujub tuan-tuan dia duduk dari sini. Ujub ni tuan-tuan dia boleh kena
paling mudah kena kepada orang-orang yang banyak banyak buat amal soleh ni. Banyak buat amal soleh, kadang-kadang dia lintah. Bila tengok orang buat maksiat, kita berasa kita hebat, dia hina. Kita buat amal soleh, kita orang yang bagus, kita buat amalan elok. Bila kita berdepan dengan orang-orang yang ahli maksiat, kita tak memandang dia dengan kasih sayang supaya dia diselamatkan daripada maksiat dia, tapi kita nampak dia leceh, dia hina, aku kemas pada dia. Kadang-kadang ujub ni tuan-tuan, minta maaf sebut tuan-tuan, yang ni guru saya sebut. Kadang-kadang tuan-tuan, kita dapat guru yang sebaya dengan kita. Saya dulu waktu mengaji Quran, waktu mengaji bidang Quran tahfiz ni, guru kami ni jarak umur lebih kurang dalam 10 tahun macam tu je, 10-15 tahun, tak jauh. Tapi nak tahu kita ujub ke tak, nama kata guru, tambah-tambah guru Quran, kita akan hormat dan sanjung dia. Walaupun kadang-kadang Tuhan takdirkan ilmu hak Tuhan bagi kita tu lebih daripada dia, tapi dia guru kita. Masa tu kalau kita boleh rendahkan dia punya takabur, kita berasa kemah diri, berasa ujub ni tuan-tuan, guru kita hak ajak Quran daripada alif ba sampai boleh kita baca Quran, cium tangan dia. Masa tu kita hilang ujub. Kadang-kadang begitu cara kita nak menghilangkan ujub. Tak. Kita jumpa orang-orang soleh walaupun dia bukan tok guru, tapi dia orang soleh. Tuan, ambil barakah pada dia. Cara nak bagi hilang ujub. Baik. Ujub ini kadang-kadang dia duk main sikit adalah hati. Dia lintas sikit-sikit. Dia tak banyak tuan, dia sikit. Dia berasa kemas, dia berasa hebat, dia berasa dia orang yang bakal ahli syurga, maka dia nampak orang semua habis koman daripada dia. Yang ni pun pemusnah amalan, terbit daripada takabur. Tuan-tuan, tiba-tiba dalam ayat kita baca tadi, pada ketika itu alimat nafsum ma ahdarat, masa tu Tuhan akan buka segala benda yang tertutup waktu di dunia. Rahsia amalan kita, ada riak ke, ada ujub ke, ada sum'ah ke, semuanya yang selama ni kita boleh pengaruh orang, waktu tu tak boleh buat apa dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ringkasnya dia kata, pada hari itu dilihatlah sejelasnya segala kerja kita, lahir batin, buruk baiknya, sekalipun hanya sebesar zarah, benda yang sehalus-halusnya Tuhan akan balas. Walaupun tuan-tuan buat kebaikan yang tersembunyi kecil saja tuan-tuan, Tuhan balas kebaikan tu. Kejadian-kejadian yang terjadi sejak permulaan kiamat sampailah kepada waktu berhisab yang diterangkan Allah pada surah At-Takwir ini adalah banyak. Bacalah, dia kata, baik-baik dan sesuaikanlah dengan ayat-ayat yang tertulis di atas, iaitu dia dah kupas satu-satu. Yang pertama disebut dalam ayat tadi, takwirus syamsi. Takwirus syamsi bermaksud atau melipat matahari, atau cahaya matahari itu melingkar sehingga tenggelam lenyap dia. Lihat ayat 1, mentakwir matahari adalah terlipat matahari dan jatuhnya dari tempatnya sekarang. Itu ulama tafsirkan. Dia tak duduk pada tempat dia. Matahari yang taat pada Allah tidak pernah, yang kata makhluk Allah nama matahari, nama bulan, nama bintang ni, tak mana tempat timbul, tentulah dia. Tak mana tempat terbenam, tentulah dia. Tapi hari kiamat dia tak duduk di situ, atas perintah Allah dia akan jatuh. Itu tanda alam ini sudah musnah. Begitu. Baik. Terjadi yang demikian adalah ketika runtuh alam yang kita hidup padanya dengan kehidupan dunia ini. Adapun alam akhirat yang akan kita temui nanti, tidak suatu jua lagi tinggal benda-benda yang ada sekarang ni. Matahari bukan matahari dunia lagi, bumi bukan bumi yang dunia ni lagi. Semuanya berubah menjadi alam akhirat, bumi akhirat. Matahari jatuh dari tempatnya sekarang dan habis ketika itu. Satu. Yang kedua, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inkidarun nujum. Yang sebut wa idzan nujumun kadarat, maksud dia inkidarun nujum, atau bertebaran bintang-bintang, dia kata.
Bintang yang saya sebut tadi, Al-Jawaril Kunnas tadi, jatuh berselerak. Baik, lihat ayat 2. Bertebaran bintang adalah bertebaran dan rosaknya dan habis cahayanya yang bergemerlapan itu. Nah, begitu. Yang ketiga, wa idzal jibalu suyirat, kan disebut tasyirul jibal. Apa maksud dia? Atau menghalau bukit-bukit, atau pecah bukit-bukit jadi debu, atau bukit itu tercabut daripada tempat dia. Baik, kata Syekh kita, lihatlah ayat 3. Menghalau bukit-bukit atau memaksa bukit itu pindah tempat terjadinya ketika kegoncangan yang menggempakan atau menggoncang bumi sesangat-sangatnya. Maka putuslah dan bercerailah bukit itu dari dasarnya. Sebab itu berjalanlah bukit-bukit itu di udara, di atas bumi, dan kadang-kadang berterbangan dia di atas kepala manusia seperti awan layaknya. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana ni? Tak boleh bayang. Tuhan sebut, Tuhan nak cerita kebesaran dia. Tuhan nak cerita kebesaran dia. Baru berlaku gempa bumi dulu ni di kota Kinabalu, kan, di Kundasang. Tu yang kita duk tengok tu kira gunung yang tertinggi yang kita miliki itu. Yang kita selama ni duk sebut kata gunung, bukit ni paku bumi, pasak bumi. Mungkin terlintas di fikiran kita masa tu tempat yang paling selamat kalau gempa bumi ialah gunung dan bukit. Pasal dia duduk pada satu kedudukan disebut sebagai pasak bumi. Dia paku bumi. Kalau duduk di darat macam ni mungkin boleh kena, duduk tepi laut mungkin kena tsunami. Tiba-tiba Allah nak tunjuk kebesaran dia. Satu, dia bagi hint sikit dekat kita. Dia bagi satu isyarat. Aku baru goncang sikit, ketak habis bangunan semua. Rumah-rumah chalet, rehat apa hak elok-elok kita tengok dalam berita masuk, habis, pecah habis semua. Kena buat lain. Tak, bahkan dia panggil puncak apa? Habis siapa biasa naik gunung Kinabalu tu dia panggil puncak apa, kan dia patah sikit, kan. Hak tertinggi sekali tu. Dia dah runtuh sikit dah. Tuhan nak tunjuk setinggi-tinggi puncak gunung Kinabalu, gempa di bawah, dia bergerak di atas. Tuan-tuan, kiamat lagi dahsyat daripada tu. Manusia jadi roplah, kepala otak tak boleh fikir pada masa tu, tuan-tuan. Kalau dalam masyarakat Arab digambarkan unta bunting itu sangat special bagi satu orang, tiba-tiba dia tinggal benda ni. Nah, tuan-tuan, ini yang kata kiamat. Baik, sambung lagi. Kejadian tersebut adalah ketika datang ajal atau matinya segala makhluk dan runtuhnya alam dunia ini. Inilah penutup kehidupan dunia. Berlakulah ketika itu kehendak hikmah ketuhanan akan meruntuh bumi, dan bertukarlah susunan alam sekarang ini dengan susunan baru yang akan tetap selama-lamanya, tidak akan dirubah-ubah lagi lah dalam kehendak Allah. Tentu sahaja dan tidak disyaki lagi bahawa bila matahari telah jatuh, bintang-bintang telah bertebaran dan bumi bergoncang dengan sesangat-sangatnya sehingga memutuskan bukit daripada dasarnya, adalah takut dan gentar waktu itu tidak terperikan dan tidak dapat kalam nak menuliskannya. Ni Syekh kita sampai ke sini dia mengaku, dia kata apa? Siapa pun tak boleh nak tulis dah yang kata dahsyatnya kiamat ni. Takat itu je boleh abang. Tapi betul-betul kiamat Allah Tuhan Maha mengetahui. Begitu. Sambung lagi, ketika itu tentu sahaja manusia yang hidup ketika itu pula lupa akan segala-galanya, sekalipun akan apa-apa yang amat dikasihi dan diutamakannya. Sampai benda yang paling dia sayang pun dia akan. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terus saya kata kiamat. Duduk rumah flat ke rumah apa, jadi gempa bumi, dia lari turun tinggal anak dia atas. Sampai ke bawah teringat Allah, anak dia tidur landui tak ambil. Masa tu baru dia jadi kalut. Terus saya kata gempa bumi, rumah terbakar, lari keluar, tertinggal dah. Tinggal mak hak sakit, tinggal anak. Masa tu pasal apa, tuan-tuan? Otak tak boleh fikir. Baru cerita dunia, manusia kalut, terlupa banyak benda. Terus saya kata rumah terbakar, gempa bumi, apa semua ni Aksiden saja tuan-tuan, dia jadi roplah habis. Kan? Aksiden saja tuan-tuan, dia jadi roplah habis. Dia terlupa banyak benda dah. Itu cerita
cerita azab-azab dunia hak Tuhan bagi sikit-sikit ni, manusia tak boleh tahan. Tiba-tiba kiamat berlaku, sangat dahsyat. Apa nak heran pada ketika itu tuan-tuan? Satu je benda yang kita fikir, diri aku. Tuan nampak tak yang kata Quran ni nak cerita apa sebenarnya? Sebelum kita tengok kiamat hak jauh, tengok kiamat hak dekat. Kiamat hak jauh orang beriman takkan hadapi. Pasal kesudahan ujung sekali dekat nak kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mematikan. Allah akan wafatkan Nabi Isa, bahkan Imam Mahdi, bahkan orang beriman semua akan mati. Yang tinggal syirarun nas. Luka ibnu Luka disebut dalam hadis. Anak orang tercela, anak kepada anak orang tercela. Luka ibnu Luka. Ketika itu kiamat. Jadi dalam kita duk tengok kiamat jauh tuan-tuan, pandang hak kiamat dekat. Hak Nabi kata suruh letak depan mata. Apa dia? Mati. Mati ni Nabi suruh letak depan mata. Tengok mati duduk depan mata. Buat kerja dunia tak apa, cari rezeki tak apa, keluar kerja tak apa, mati tak depan mata. Bila mati duduk depan mata, pukul 3:30 tak sembahyang zuhur lagi, masa tu dia teringat. Pasal apa? Pasal mati duduk jadi peringatan kat dia. Nak apa? Nak pergi cari rezeki, cari ya. Nak keluar, nak cari keperluan dunia, nak besarkan anak-anak, nak sekolahkan mereka, nak macam-macam. Nak cari duit lebih sikit, mati depan mata. Yang tu cara dia. Tuan-tuan buat gitu, kita pakat buat gitu, kita selamat elok. Pergi mana pun tuan-tuan, hak ni jadi tazkirah. Nak tunggu tazkirah ustaz, tiap-tiap malam tunggu esok maghrib pula ada. Kan nak tunggu tazkirah ustaz, tuan-tuan guru yang mengajar, ustaz-ustaz yang mengajar tuan-tuan, esok pula lah. Dah pun subuh esok kalau ada. Jadi lambat nak tazkirah tu ambil masa. Kadang-kadang mungkin tak ada esok, lusa pula baru ada tazkirah. Lusa ada tazkirah, kita pula ada kerja. Tazkirah yang paling mudah untuk tuan-tuan kita semua pakat buat, iaitu tazkirah mati, letak depan mata, pergi mana pun nampak mati. Yang itulah sahabat buat tuan-tuan. Sehebat kaya macam mana Abdul Rahman bin Auf, kematian menjadi tazkirah depan mata. Infak harta ni tak kira apa. Bahkan tuan-tuan kita baca dalam sirah sahabat-sahabat, buta mata tak nampak buta mata tuan-tuan. Hak kita kata tadi mati buh depan mata, maksud dia bukan maksud ambil macam mati nampak seketui botol ke dah. Sahabat yang buta, yang tak nampak macam kita ni pun tuan-tuan, kerana meletakkan mati di depan dia, maka sahabat yang buta itu syahid. Kita baca cerita Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Kita baca sahabat-sahabat yang OKU, orang yang uzur, ma'zurah, tak payah keluar perang. Tua, kaki tempang, tapi syahid di jalan Allah dalam perang Uhud. Yang kita pernah dengar cerita tentang sahabat ini, Sayyiduna Amru Al-Jamuh radhiyallahu anhu. Ni sahabat yang tua, yang uzur, yang ma'zur, yang dapat keuzuran agama, tak pi pun tak berdosa. Tapi nak pi. Kerana apa? Kerana dia meletakkan kematian di depan mata. Tengoklah contoh sahabat, baik saudagar yang berjaya, baik korporat. Ya, sahabat pun ada korporat yang berjaya, baik dia pemimpin sebuah negara. Kalau nak mencontohi mungkin kita katakan Rasulullah itu paling sempurna, ambil contoh sahabat-sahabat. Sayyidina Umar Al-Khattab itu dia contohi Rasulullah sebiji. Kalau boleh nak sama dengan Nabi. Nak jadi pemimpin sebuah negara, contohi Umar Al-Khattab. Yang letak kematian menjadi tazkirah depan dia. Dalam hati cukup risau, terkeluar satu ungkapan, nanti di akhirat kalau semua orang pakat masuk syurga, tiba-tiba Tuhan takdir satu orang ke neraka, aku takut aku orang tu. Itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Al-Faruq, sahabat yang membezakan hak dan batil, sampai digelar dia dengan Al-Faruq, yang bezakan hak dan batil, yang halal-halal, yang haram-haram. Zuhud bukan kepala. Qana'ah, zuhud ni tak usah nak cakap dah. Memimpin yang kata
sebuah kerajaan yang kita kata establish, yang kemah kukuh tuan-tuan, wilayah Islam tersebar luas di seluruh dunia ni, tapi yang kata Khalifah Amirul Mukminin ni sehingga digelar Mukminin tu zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab apa digelar Amirul Mukminin? Pasal wilayah Islam terbuka luas, orang Islam masuk banyak dah, orang pekat masuk Islam ni. Jadi di bawah satu amir, pemerintah besar Umar Al-Khattab, zuhud tu saya cakap kan. Pasal sahabat-sahabat memang mereka ditarbiah macam tu. Mereka melihat kiamat yang Tuhan tak kat mereka tu, hak tu mereka nampak tu. Baik, kita baca tajuk kiamat-kiamat ni supaya dia jadi satu tazkirah kat kita. Waktu kita mati esok, nak mati ni, nak berhadapan kiamat, setiap kita ada kiamat kecil ni tuan-tuan. Agak-agak masa tu tuan-tuan perlukah masa tu apa hak kita duk cari hari ni? Masa tu kita tak perlu dah. Yatba'ul mayit ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikut kita tiga benda Nabi sebut dalam hadis: ahli keluarga dia, harta dia, amalan dia. Balik fayarji'u usnan, balik dua, balik ahli keluarga dia, balik harta-harta dia semua. Wa yabqa ma'ahu wahid, kekal dekat dia satu je, iaitu amal dia. Masa tu hak tu je tuan-tuan. Tu nak habaq kata apa tuan-tuan? Sebelum kiamat besar dia berlaku, sampai manusia hilang tenggelam punca, tak tahu apa dah, yang dia fikir diri dia aja. Tuan-tuan, yakin percayalah, ketika sakratul maut yang menjadi kiamat kita semua esok ni, waktu tu kita hanya nampak diri kita ya. Tak nampak dah isteri cantik, tak nampak dah kan. Anak kebanggaan kita pun kita dah terlupa dah masa tu. Orang masuk universiti, berapa orang associate professor, berapa orang doktor, berapa orang engineer, dah tak ada dah masa tu. Masa tu amal aku. Ini tujuan kita baca ni sebelum kita melihat kiamat yang besar tu tuan-tuan. Nah, baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu dia kata, ketika itu tentu sahaja manusia yang hidup ketika itu pula lupa akan segala-galanya, sekalipun akan apa-apa yang amat dikasihi dan diutamakannya. Sebab itu maka pada ketika itu terjadilah kejadian yang keempat, iaitu segala binatang ternak yang dipelihara manusia dengan segenap tenaga dia selama ini. Maksud dia hak kita duk cari harta dunia hari ni tuan-tuan, hak kita duk genggam sungguh-sungguh ni, tak mau bagi ke orang ni. Sampai kat masjid surau kita tak mau bagi ni, kita genggam sungguh-sungguh dah, kita sayang sangat ni. Pada masa tu, kalau dulu diibaratkan binatang ternak yang sangat disayangi, maka pada ketika itu dia kata tinggallah seadanya sahaja lagi, jelasnya tidak digembalakan lagi, kerana orang-orang yang punya atau orang gembala telah ditimpa ketakutan yang tidak terperikan dan telah lupa kepada ternak-ternakan dia itu. Lihatlah ayat 4 yang kita baca, wa idzal 'isharu utilat, dan apabila binatang ternak, unta, bunting ditinggal macam tu je. Ya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Saya rasa kita berhenti tani kerana saya pun dah suara tak berapa ni. Lepas ni kita akan masuk insya-Allah hasyrul wuhush. Nah, hasyrul wuhush ni maksud dia yang kita baca tadi, wa idzal wuhushu husyirat, bila binatang-binatang liar ni dihimpunkan. Binatang ni takut kat binatang ni. Betul, bayangkan dahsyat kiamat. Dua-dua ni berduduk sekali, lagu nak selamat diri sendiri. Makna dia, qimau kalau duk makan satu-satu binatang, hari tu boleh jalan sekali lah, lari sekali. Tu yang kata kiamat tu. Kalau qimau hak selama ni, katakanlah dia duk balas apa seladang ke apa ke, hari tu dia nampak seladang lari kot tu boleh selamat, dia pun follow kot tu. Bukan dia hambat tu nak makan seladang tu, dia hambat, bukan dia lari sekali. Tiba-tiba binatang ni konak ni, dia pun boleh duduk sekali. Sehingga binatang ni semua nanti wuhushu husyirat, boleh duduk sekali kerana takut nak selamat diri. Nah, Allah cerita dalam Quran begitu. Wallahu a'lam. Kita berhenti hitam ni, kita sambung al-hasyrul wuhush. Yang baik daripada Allah, yang salah silap kasar bahasa, saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kafaratul majlis suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi